Usahawan yang ni merupakan usahawan di bawah selian cawangan Hijrah Kotaraja. Okey, dia bermula pinjaman pada tahun 2016 dengan RM pinjaman minimum dia adalah RM5,000, di mana pinjaman ni dia buat selama setahun sahaja. So permulaan dia buat pinjaman dia mengatakan kepada kami di mana dia dapat tahu tentang hijrah ni melalui daripada rakan-rakan dia lah yang membuat pinjaman hijrah. Pada masa tu dia mengatakan dia baru nak serius lah dengan perniagaan frozen ni. So bila dia datang dekat kita, bagi peluang lah untuk dia buat pinjaman sebanyak RM5,000. Selepas tu dia dah habis bayar balik, dia pergi kepada RM10,000 dan kepada RM50,000 pada tahun 2018. Ketika kami expand the business, telah melantik beberapa orang ejen, dan ejen ni didapati masalah dalam pembayaran kepada order-order diorang lah. So jadi apabila ini berlaku, mengganggu kita punya cash flow juga untuk membuat bayaran balik kepada pinjaman yang sedia ada. Termasuk kita expand company dengan menambah kedai dan peralatan juga. Bayaran balik ini tersangkut, tetapi bukanlah tidak bayar terus. Daripada 700 minggu, saya dapat membayar balik sebanyak 500. Saya telah berlaku sedikit salah dengan ejen-ejen yang dilantik, yang mereka tidak dapat membayar balik on time, jadi mengganggu sedikit kita punya cash flow. Kemudian saya telah berbincang dengan pegawai ketika itu Puan Sheila untuk dapat mengurangkan sedikit bayaran balik saya. Pihak Hijrah telah memberi saya kelonggaran untuk bayar balik mengikut kemampuan saya ketika itu. Dalam beberapa kali bayaran, saya dapat mengatasi masalah itulah. Semasa dia ada masalah bayaran tu, kita masih lagi bagi peluang dekat dia untuk buat bayaran mengikut kemampuan dia. So selepas daripada dia dah bayar habis tu, dia datang kepada kita, dia masih lagi nak perlukan modal pembiayaan, kita bagi dia peluang lah, di mana selepas daripada pembiayaan RM50,000 tu, kita bagi dia pinjaman yang baru. Bila dia buat pinjaman yang baru ni, dia mengatakan kepada kami di mana perniagaan yang sedia ada ini akan diwarisi kepada anak beliau, iaitu Encik Afif. So bila buat pinjaman seterusnya, dia menggunakan nama warisnya lah, iaitu Encik Afif, dengan RM pinjaman RM7,000 permulaan. Bila kita dah luluskan pinjaman RM7,000 dengan menggunakan nama waris dia, iaitu Encik Afif, so kita bagi pinjaman RM7,000, dia habis bayar, dia pinjam dengan RM15,000, selepas tu RM30,000. So kesemua pinjaman yang dibuat ni hanya mengambil masa tempoh 1 tahun sahaja, settle semua RM30,000 ni lah. Sebelum meminjam dengan Hijrah, saya telah memulakan perniagaan ini secara kecil-kecilan dan rekomenkan oleh kawan untuk meminjam dengan Hijrah sebab pinjaman yang lebih mudah dengan cepat prosesnya. Buat pertama kali, saya dapat meminjam sebanyak RM5,000. Itu keperluan yang diperlukan ketika itu untuk pusingan modal. Kemudian selepas selesai pinjaman RM5,000, saya membuat pinjaman kali kedua sebanyak RM10,000. Sekali lagi untuk membeli beberapa peralatan dan mesin. Kemudian baru pinjaman seterusnya sebanyak RM50,000. Semasa buat pinjaman RM50,000, kami telah membesarkan syarikat dengan menambah satu lagi outlet, kedai untuk jualan sahaja. Yang kedai yang pertama itu adalah untuk proses production, dan kedai kedua untuk jualan dan penambahan sedikit di bahagian belakang menampung bahagian production yang tak cukup. Selepas buat pinjaman tu, bisnes semakin rancak, dapat banyak masuk ke pasar raya, banyak lagi bertambah-tambah ejen, offline dan online sales. Dari situ kita telah dapat membuat banyak cash reserve dan berpindah ke bisnes yang lebih besar. Saya telah memikirkan benda ni dari awal lagi. Saya tak nak terjadi tidak ada pelapis kepada bisnes ini. Di situ saya telah berbincang dengan anak saya, walaupun dia di dalam bidang atau kursus yang berlainan, tidak ada berkaitan dengan perniagaan. Dia telah involve dalam bisnes ni daripada sekolah. Nampak minat dia, tetapi minat dia dalam pelajaran tu dia nak bidang yang lain. Kemudian apabila dia masuk ke dalam syarikat ni, saya nampak dia bersemangat untuk meneruskan perniagaan ini. Dan dari situlah saya beransur mengukar semua nama bisnes semua kepada dia. Dan dia sangat-sangat motivated lah. Dia sangat-sangat menunjukkan positif attitude untuk mengambil alih bisnes ni, luar daripada jangkaan saya. Dan saya hanya fokus kepada pembuatan sahaja sekarang, production, dan dia meneruskan pemasaran dan skop-skop lain lah. Apabila menghadapi masalah tu, kebanyakan masalah bukan dari segi
segi permintaan dan pengeluaran, ia lebih kepada masalah dengan kita punya distributor, ejen, pembekal, termasuklah pembekal bahan mentah kita yang kadang-kadang menaikkan harga dan kita terpaksa berkali-kali untuk try untuk reduce the cost. Masalah lain ialah pekerja, untuk mendapatkan pekerja tempatan bukannya senang. Tapi Alhamdulillah kita tahu pekerja adalah satu aset yang penting kepada syarikat. So perkara pertama saya tackle ialah pekerja-pekerja saya dahulu. Apabila dia orang bekerja dengan senang hati tu, dengan gembira, puas hati dengan gaji, walaupun company mendapat profit yang sikit, tapi saya make sure that pekerja saya dapat bayaran yang timpal dengan kerja dia orang lah. Pertama memang saya tackle pekerja dahulu. Kedua, saya berjumpa dengan agensi-agensi kerajaan banyak selain daripada Hijrah, banyak lagi Jabatan Pertanian terutamanya. Kita cari solution bagaimana untuk kita pasarkan produk ini lebih baik, terutamanya untuk dapat bayaran yang lebih cepat. Berbanding dengan kita punya ejen-ejen ni, kadang-kadang ada kredit tu sampai 30 hari macam tu. Seperti yang sedia maklum, memang saya berkecimpung dalam di Kocek ni dari kecil lagi bersama dengan ibu saya. Di mana ketika itu saya masih bersekolah rendah. Jadi saya bermula dari bawah. Maknanya saya tahu selok-belok pasal kuih dan sebagainya. Kemudian barulah berperingkat-peringkat ke arah marketing dan pengurusan lah. Dan seperti yang sedia maklum juga, saya secara official ni 2019 baru saya dapat tumpu sepenuh masa di bisnes inilah, frozen food ni. Walaupun saya di bidang yang berbeza, jadi saya berhasrat dan hasil pujukan ibu juga, saya mengambil langkah untuk meneruskanlah bisnes ni yang dah bertahun-tahun. So permintaan pun tinggi dan kita yakin dengan produk kita, jadi tak salah untuk kita teruskanlah. Okey, kita bermula dengan Hijrah sebanyak 7,000 kan. Okey, 7,000, kemudian 15,000. Kita bermula sebelum ni masih lagi di shop lot yang lama, yang kecil. Jadi ketika itu kita masih gunakan untuk pusingan modal, kita gunakan untuk menambahbaikan, dan seperti yang Puan Irina ada beritahu, masalah kita dengan klien dan sebagainya lah. Dan pinjaman yang ketiga sebanyak 30,000. Itu kita gunakan ketika kita dah berpindah di sini, di kilang baru. Jadi kita banyak lagi lah kita masukkan ke kilang ini seperti mesin dan sebagainya. Sebab kita kos kita dah semakin tinggi, jadi kita buat pusingan di sini pula lah. Kita ada lebih kurang plus minus kita dalam ada 100 SKU. Tapi 100 SKU itu bukanlah berbeza-beza produk, cumanya dalam satu produk, contohnya macam karipap, kita ada pecahan lagi beberapa jenis inti. Jadi disitulah kenapa banyaknya kita punya produk lah. Jadi kita ada lebih kurang 100 tadi. So kita ada jenis yang karipap, kita ada jenis yang berkukus, jenis yang berdaun pisang, bergoreng seperti cucur badak dan sebagainya lah. Jadi kat mana kita nak dapatkan produk di Kocek ni? Kita ada di kedai runcit, kedai-kedai halal mat seperti Azan Mat, Mas Bukti, Ko Hijrah. So boleh dapatkan kat sana. Dan yang kalau kita nak direct customer, kita ada through platform online seperti Shopee, ada Halal Food Master dan sebagainya. InsyaAllah kita akan try untuk tembus ke TikTok lah. Pihak di Kocek sendiri, pihak Rimbex Trading, kita ada tawarkan, sebenarnya kita banyak dah bantu usahawan yang nak mulakan perniagaan dari rumah. Sejak PKP, ramai usahawan yang ambil produk kita untuk dijadikan sebagai OEM, untuk di relabel semula, di branding semula. So kita bagi peluang sebab harganya tetap sama dengan harga retailer yang lain, MOQ 100. So kita bagi peluang ni lah kepada usahawan-usahawan yang mana ada duit pencen ataupun memang nak tambah income dalam keluarga. Jadi di situlah kita sentiasa terbuka untuk siapa-siapa saja untuk dapatkan produk kami dan untuk buat pasaran di luar. Dengan serendah 500 saja boleh dah jual produk kami dengan brand dia sendiri. Sebagai anak muda yang berkecimpung lagi-lagi dalam biasanya ramai yang akan macam malu ataupun tak nak teruskan keluarga punya bisnes. Jadi kita ni sebagai anak muda yang ada peluang, kita kena grab dalam ekonomi kita yang sekarang ni. Kalau kita nampak ada potensi, kita kena grab apa saja peluang di depan mata. Dan sebagai anak muda, kita kena lebih yakin lagi, kita kena cabar diri kita. Dan sebab dalam perniagaan ini adalah satu-satunya cara untuk kita lebih berkembang. So jangan takut dan tak salah untuk kita belajar walaupun kita berbidang yang berbeza.
Sebab apa saja bidang yang kita ceburi, InsyaAllah dalam perniagaan ini satu sunnah dan ia sangat membantu kita untuk 5 tahun akan datang. Apa yang kita boleh gambarkan, boleh kita jangkakan, InsyaAllah pastinya kita nak Dikocek ni terus berkembang, masih ada di pasaran dan terus ke peringkat seterusnya lah ke antarabangsa dan sebagainya, dan pastinya satu Malaysia dikenali dan terus ke luar negara. Kemudian kita nak wujudkan satu pandu lalu untuk memudahkan lagi rakyat Malaysia khususnya untuk dapatkan produk tradisi kuih Melayu. Kepada usahawan yang membuat pinjaman dengan Hijrah Selangor, sekiranya ada masalah dari segi bayaran, kita faham dengan keadaan ekonomi sekarang, perniagaan pasang surut semua, sekiranya ada masalah bayaran, datang berjumpa dengan kami pihak Hijrah, bukan larikan diri ataupun mendiamkan diri sahaja. Datang kepada kami akan bagi cadangan dan juga pendapat bagaimana untuk selesaikan baki-baki pinjaman yang ada, di mana di Hijrah Selangor sendiri kita ada buat pelan pemulihan pembiayaan, di mana kita bantu usahawan yang mana pada permulaannya mungkin dia boleh bayar dengan RM yang tinggi, dengan RM yang kita berikan, tetapi pada satu tahap bila bisnes bermasalah, dia mula bayar balik dengan RM yang sedikit, kami akan suggest untuk buat pelan pemulihan pembiayaan, di mana pelan pemulihan pembiayaan ni adalah untuk bagi pengurangan pembayaran secara mingguan tersebut. Kalau ada masalah, jumpalah dengan agensi berkenaan. Kalau Hijrah, kita jumpalah dengan pegawai, bincang elok. Jangan lari, jangan tutup telefon, dan sedaya mungkin usahakan untuk ada pembayaran walaupun sedikit. Jangan langsung tak bayar, sebab ini akan memburukkan rekod, dan untuk pinjaman akan datang mungkin akan ada masalah, ya.